Pada hari ini melibatkan pasukan on fire weh. On fire weh. Oleh itu, para pemain bagi seluruh pasukan pada nombor 2 masuk jam 3 jam. Cepat Jan. Ha? Kapten depan. Oh, ini kapten. Bola. Jal ke ni. Bola. Line lah Jal. Awal. You ban. Di fokus. Sabar. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami ucapkan dari KKTM Ledang, Cikgu Amin di sini akan membawakan perlawanan akhir MSS Johor yang menemukan pasukan MSSD Mersing bertemu MSSD Batu Pahat. Kedua-dua pasukan ini membuat penampilan yang menarik sejak dari peringkat kumpulan, di mana mereka memenangi semua perlawanan setakat ini sehingga ke perlawanan akhir ini. Beraksi dengan baik sejak awal, mengalahkan beberapa pasukan yang cukup kuat dalam grouping mereka, serta mengalahkan pasukan yang cukup hebat di dalam semifinal. Pasukan Mersing telah mengalahkan pasukan Keluang pada semifinal petang semalam, manakala Batu Pahat yang mengulangi final tahun lepas bertemu dengan Johor Bahru bermain dengan baik, memenangi perlawanan semalam. Pasukan Batu Pahat bersama VIP kita pada hari ini disertai oleh Muhammad Danish Aiman berjersey nombor 15, Muhammad Syamini Akil nombor 12, Faris Syami nombor 8, Firas Harif 19, Muhammad Razlan nombor 2, Iskuzawan nombor 1, Syami Irfan nombor 11, Fauzan Ikram nombor 7, Nurhan Nabil nombor 24, Amar Irfan nombor 3, Dazli Fitri nombor 9, Alif Ramadan nombor 5, Azri Iqbal nombor 20, Akil nombor 10, Syarul Munir nombor 17, Alif bin Ali, Darwishi nombor 25, Darwishi Hasif nombor 14, Amar Danish nombor 4, Syakir Akili nombor 16, Adam Ryan nombor 6, Syazik Ikmal nombor 23, Zahin Daniel nombor 21, Hadif Aikal nombor 22, Ryan Alif nombor 18 dan Muhammad Adib Ikwan nombor 13. Diketuai oleh Ketua Jurulatih Cik Muhammad Hamka Nizam, Jurulatih Cik Samsul bin Saleh, serta fisioterapi Daniel Fitri bin Sarud. Pasukan Mersing, kita dengar dulu. Pasukan Mersing diketuai oleh Ketua Jurulatih Zulfikri Zul Edward, Nurul Fatihah Jurulatih, dan fisioterapi Fitrizan. Prop mereka berjersey nombor 1 Adi Fitri, Afiq Ikmal nombor 2, Syabil nombor 3, prop
Lok Akmal Asmawi serta Amirul Ashraf dari sisi nombor 7 dan 6. Air Rizman nombor 17, Rahaizat nombor 20, Hazrik nombor 8 sebagai number 8, Syarul number 9 scrum half, fly half Amir Ashraf, Jerry nombor 10, Joe nombor 11 sebagai winger beserta Sabah nombor 14. Center mereka Puyu dan Labi nombor 12 dan 13 serta fullback Botak nombor 15. Disertai juga Iqbal nombor 5, Faris Jamari Buntat nombor 18, Kura nombor 4, Anjang nombor 24, Ayam 21, Pepes 23, Pejal 25, Kamel 19, Gaban 22 serta Koyum nombor 16. Perlawanan hari ini akan diadili oleh Encik Amsyah yang berada di tengah padang, dibantu oleh AR Encik Salmizan serta Encik Hairulzi, serta pengadil keempat kita Encik Harith. Kita saksikan perlawanan yang sangat epik ini. Final MSS Johor tahun 2024, lelaki 18. Blow the whistle, sir. Tendangan yang tinggi ditangkap kemas oleh pemain Batu Pahat. Nampak mereka semua berkepala botak, sangat berdisiplin dalam padang. Kick ke belakang, mencuba pemain nombor 15 ini. Bola dikeluarkan ke hujung padang kepada winger mereka. Larian fans off dibuat. Tackle yang baik dibuat oleh pasukan Batu Pahat. Dikeluarkan semula ke tengah padang dan terus ke hujung padang. Tidak dapat kepada rakan mereka. Ada pemain nombor 11 ini, Joe. Side step. Knock on sebentar tadi. Ada pemain nombor 11 Tackle yang kemas. Namun begitu bola tidak dapat diselamatkan. Scrum untuk pasukan Batu Pahat di luar 22 meter. Mersing. Tergelincir pemain nombor 8 ini. Keadaan yang licin pada pagi ini kerana semalam kita dihujani, kerana keadaan yang hujan malam tadi. Sebenarnya pemain ini telah jatuh dan melepaskan bola untuk pick up balik, namun kali kedua berlaku knock on. Penalti untuk pasukan Mersing. Bola dikeluarkan, tidak knock on. Dikutip oleh pemain nombor 6 ni, hampir lepas defense line. Dikeluarkan ke tengah padang. Adakah mereka akan menggunakan kelebihan di winger mereka, masuk ke tengah untuk melanggar defense yang baik, namun advantage of high tackle
terima oleh winger. Lari winger di situ, side step ke dalam semula, offload kepada rakan, terus ke tengah padang dan melanggar di tengah itu. Bola hilang, namun referee melihat kepada offside yang berlaku sebelum itu. Baik sekali larian daripada Sabah sebentar tadi. Pasukan Mersing terus meminta untuk mendapatkan 3 mata. Kita lihat larian daripada Sabah sebelum ditangkap kemas oleh winger pasukan Batu Pahat berjersey nombor 21, Zahin Daniel. Tendangan akan diambil oleh pemain ini, cuba untuk mendapatkan tambahan 3 mata untuk leading kali pertama pada pagi ini. Agak jauh di luar 22 meter Batu Pahat, tapi pastinya ada confidence yang dibuat oleh pemain ini untuk menendang. Jerry akan menendang pada pagi ini. Kita lihat terkena tiang, dikutip oleh pemain Batu Pahat. Dapat tackle oleh pemain Mersing. Cubaan untuk mengeluarkan bola daripada red zone. Box kick ke belakang. Sedia fullback mereka, nomor 15 ini, Botak namanya. Sedia pemain Mersing di sebelah kiri dan kanan padang untuk menyerang. Dikeluarkan kembali kepada pemain nombor 7 ini, masuk ke dalam forward pass saya kira. Bola kembali ke Batu Pahat untuk menyerang di kawasan tengah padang. Main nombor 23 ini terus dikeluarkan balik ke tengah sana. Syaziq Iman mendapat bola, melanggar terus dalam poket, namun dapat ditackle kepada pemain Mersing. Kembali kepada knock on sebentar tadi. Kita lihat tackle yang keras dan menyebabkan pasukan pemain Mersing membuat kesilapan foul pass. Apakah strategi yang akan digunakan oleh pasukan Batu Pahat? Namid mengutip bola, ekstra satu pemain di hujung. Larian ke dalam semula oleh pemain nombor 22 ini, bertemu dengan winger pasukan, dapat ditangkap oleh Botak. Bola dikeluarkan semula ke tengah padang kepada pemain nombor 20 ini. Stand up pasukan dikeluarkan kepada outside pasukan, namun dapat ditangkap kemas. Main itu telah dijatuhkan namun berdiri semula. Dikira penalti kepada pasukan Mersing. Bila bola telah ditackle, pemain telah ditackle dan dijatuhkan, seharusnya pemain Batu Pahat ini melepaskan bola untuk bangun semula. Kira sebentar tadi Azri Iqbal, bola di tap semula ke dalam, larian ke tengah padang untuk mencari rakan-rakan lain. Terus bola ke belakang katanya, namun knock on dikesan di situ. Main Mersing possess bola semula, mainkan semula ke tengah padang. Sekali lagi knock on pada pemain Mersing dan kembali kepada knock on yang pertama, scrum untuk pasukan Mersing. Kita lihat sebentar tadi, yang pertama ini tidak knock on, tapi pressure yang diterima oleh pemain ini
menyebabkan knock on sebentar tadi. Nasib baik pengadil membetulkan semua kesalahan sebentar tadi. Scrum untuk pasukan Mersing di 10 meter pasukan Mersing sendiri. Bola ditendang ke belakang oleh Jerry, kemudian dihantar balik oleh pemain Batu Pahat ini, ditangkap oleh Kuda. Racking dibuat. Bola dihantar semula ke belakang oleh Kuda, oleh Jerry. Tangkap kemas oleh fullback pasukan dan ditendang semula box kick. Pressure yang baik diberikan oleh pemain ini. Lihatlah, terus mengejar dan memberikan pressure kepada receiver yang bernombor 17 ini, saya kira Kupang. Nurhan Nabil sebentar tadi menendang kick and chase. Masih lagi pemain di tengah padang. Attacking yang dibuat masih lagi tidak membuahkan hasil. Knock on yang kita lihat sebenarnya kerana pressure yang dibuat oleh defense masing-masing. Bola cantik tinggi diterima oleh pemain nombor 11 ini. Tackle yang keras oleh pemain nombor 22 Hadif Aikal. Bola pastinya hentakkan dibuat di tengah padang. Lalu forward Mersing dikeluarkan kepada Jerry. Kick ke hujung winger. Siapakah yang akan menerima bola? Diambil oleh pemain Batu Pahat, namun referee mengesan knock on sebelum itu. Referee meminta pandangan assistant referee apakah yang berlaku sebentar tadi supaya tiada decision yang salah dibuat. Scrum diberikan kepada pasukan Batu Pahat kerana kesalahan knock on sebentar tadi. Bijak referee ini menggunakan kelebihan yang ada pada assistant referee yang berada di hujung padang sana, Jaisal Mizan, minta bantuan dan pandangan sebelum melakukan decision yang baik sekali. Pastinya pasukan Mersing akan masukkan bola dan mengeluarkan daripada danger zone ini. Bola dikeluarkan kepada center mereka untuk outside dan winger mereka nombor 11 ini Joe. Knock on saya kira. Terus dikutip oleh pemain Batu Pahat. Racking yang baik. Bola dikeluarkan oleh pemain nombor 7 ini Fauzi Ikram. Hentakan yang keras di tengah padang. Dikeluarkan kepada pemain nombor 1 ini. Terus kepada winger pasukan. Berjoget di tengah itu. Cubaan offload. Cubaan offload tidak berhasil. Namun referee kembali kepada advantage di hujung padang sebelah sini. Sebenarnya tackle yang kemas menyebabkan knock on dibuat oleh Joe sebentar tadi.
Lihat banyak knock-on di sini kerana pressure yang diberi oleh defensif pasukan Batu Pahat serta pasukan Mersing, supaya mereka attacker tidak dapat keluarkan bola kepada winger serta tidak dapat berlari ke depan, menghentikan momentum yang ada untuk menyerang. Bola dimasukkan kepada Danish Aiman. Sekeramah pasukan Batu Pahat diambil oleh pemain nombor 8 ini. Hentakkan keras namun tackle yang baik dibuat oleh Mersing. Clear ruck cuba dilakukan, bola keluar kepada stand of pasukan. Terus dikeluarkan ke center. Ada lubang cuba dimasuki. Rucking baik. Keluarkan semula kepada pemain nombor 1 ini, Izwan Isra. Namun penalti diberikan kerana offside. Penalti diberikan kepada pasukan Mersing. Knock-on telah berlaku sebentar tadi sebenarnya, dan rakan yang berada di hadapan telah mengambil bola, menyebabkan offside dikira oleh referee kita hari ini, Encik Amsyah. Decision yang baik terima oleh pasukan coach di tepi padang. Lainan untuk pasukan Mersing. Baik sekali. Knock-on sekali lagi oleh Jerry. Bola cantik sebenarnya dikeluarkan oleh pemain ini, namun sedikit rendah. Sedikit rendah sebenarnya di bahagian pinggang. Tukaran pemain saya lihat. Pemain nombor 4 pasukan Mersing, Kura, telah masuk ke padang untuk bertukar kepada pemain ini. Pemain nombor 11 winger Joe yang melakukan kesilapan sebentar tadi. Mersing, maaf. Bola dikeluarkan ke center pasukan, hentakan yang keras ke bahagian tengah padang. Clear ruck. Bola telah keluar daripada racking, dikutip oleh pemain Mersing. Penalti untuk pasukan Batu Pahat. Terus quick tap. Saya kira not 10 diambil oleh pemain ini. Terus clear ruck oleh pemain Mersing lagi. Bola keluar ke belakang. Tak dapat dikutip oleh pemain Batu Pahat. Terus ditendang oleh pemain nombor 17 ini. Dikutip dan ditackle dengan baik sekali. Kawasan 10 meter Mersing, Batu Pahat. Keluarkan kepada Jerry. Pada pemain ini, fence off dibuat, tackle yang keras laku di situ. Bola terus keluar kepada pemain nombor 4. Masih lagi serangan oleh pasukan Mersing di tengah padang. Takkan keras yang kita jarang tengok daripada pasukan Mersing sebenarnya. Bola ke belakang katanya. Terus di-tackle lagi. Main nombor 6 mendapat bola, larian ke hujung padang, offload kepada rakan. Tackle kemas menyebabkan knock-on serta out oleh pasukan Mersing. Kita lihat kembali pemain ini terus menendang ke belakang. Knock-on serta out. Mengadil terus pergi kepada out untuk pasukan Batu Pahat. Baik sekali permainan hari ini. Pressure demi pressure. Sebenarnya semalam pasukan Mersing, jarang sekali pasukan Mersing ini melakukan hentakan di tengah padang. Mereka kerap kali keluar ke kiri ke kanan, bermain bersama winger serta center mereka, menggunakan kelebihan di situ. Early jump saya kira pasukan Batu Pahat
Advantage penalti atau free kick. Keluarkan ke center pasukan Batu Pahat. Cantik swing dibuat. Cut ke dalam. Hampir melepasi. Offload dibuat dengan cantik sekali. Raking dikeluarkan semula ke tengah padang. Oh, back. Referee mengatakan bola jatuh ke belakang. Angkat pemain ini. Support yang baik oleh pasukan Batu Pahat. Dikeluarkan kembali ke bahagian forward untuk dilanggar. Takkan keras. Dua orang pemain cuba menjatuhkannya. Masih ada baki forward di sini. Dikeluarkan kembali kepada stand off. Miss one. Winger masuk ke dalam. Dikutip oleh pemain Batu Pahat kembali. Dikeluarkan kembali untuk menyusun atur langkah serangan ke terhadap kubu pertahanan pasukan Mersing. Dikira extra player. Dikeluarkan. Winger mendapat bola. Larian ke dalam pemain nombor 2 ini. Baik sekali larian yang dibuat oleh pemain ini. Masuki 22 meter pasukan Mersing. Bola dikeluarkan ke tengah padang pada forward untuk melanggar lagi. Referee mengesan offside yang berlaku sebelum itu. Quick tap dibuat. Pelanggaran oleh pemain nombor 20 ini. Melepasi satu defense. Ditangkap oleh 3 pemain. Namun dijatuhkan oleh rakan sendiri untuk settle down. Pick and go dipilih oleh pemain Batu Pahat. Sedikit demi sedikit cubaan untuk try pada kali ini. Sekali lagi. Try untuk pasukan Batu Pahat. Try pertama hari ini. Lihat pemain nombor 20 ini, Azri Iqbal, hentak dan membawa defense pasukan. Diambil oleh pemain nombor 27, Fauzan Ikram. Terus try. Baik sekali permainan secara berkumpulan. Teamwork yang baik. Teamwork yang baik dari pasukan Batu Pahat untuk melepasi defensif pasukan Mersing. Yang sangat, saya kira sangat baik dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Tendangan kemas tidak masuk. Mata sekarang 5 Batu Pahat, Mersing 0. Ikut jam di tangan saya, bahasa berbaki 10 minit untuk first half. Pasukan Mersing pastinya mengatur kembali langkah untuk melepasi pasukan Batu Pahat. Diterima oleh pemain ini. Takan dan tackle yang keras dibuat oleh pemain Mersing. Raking baik oleh pasukan Batu Pahat. Tendangan akan dibuat oleh stand off pasukan ke belakang. Fullback ini botak. Winger cuba melakukan side step di tengah padang. Tackle yang baik dan clear ruck. Advantage offside, referee kata. Dikeluarkan pemain nombor 33 ni. Mentak untuk serangan pasukan Mersing. Bola kembali dikeluarkan di tengah padang. Lagi tackle yang keras oleh pemain Batu Pahat. Tendangan dibuat oleh pemain nombor 10 Jerry. Kembali diberikan kepada ke belakang kepada botak. Berikan kepada winger pasukan. Namun tackle yang baik dibuat oleh pasukan Batu Pahat lagi. Clear ruck. Bola keluar. Namun referee mengesan bahawa terdapat penggunaan kaki di dalam rak tersebut. Penalti untuk pasukan Batu Pahat di 10 meter
pasukan Mersing. Hebat permainan ini, tidak henti-henti. Kita disajikan dengan aksi-aksi menarik dari kedua-dua pasukan. Tackle-tackle yang keras, takan-takan yang padu. Bendera diangkat oleh Encik Salmizan dan bergaya di hujung sana. Bola dimasukkan oleh hooker pasukan Batu Pahat. Early jump saya kira. Mauling dibuat. Jarang sekali maul dapat dilakukan dalam MSSJ ini. Cantik setup saya lihat daripada jauh ini. Terus cuba masuk ke dalam line try sekali lagi. Pienggo saya kira akan digunakan, tidak dikeluarkan kepada stand up pasukan. Dikeluarkan ekstra saya kira, namun tidak knock on. Main nombor 24 ini mengambil bola. Sealing off saya kira. Diambil terus oleh pemain nombor 12 ini. Diambil oleh Jerry. Fence off dan hentakan dibuat oleh Jerry. Tackle baik oleh pemain nombor 14 ini daripada tepat. Bola dikeluarkan, namun tidak dapat. Baik, masih lagi pada pemain Mersing. Main nombor 4 ini tendangan ke belakang tinggi. Terus dikutip lagi oleh pemain Mersing. Knock on saya kira. Ambil oleh pemain Mersing. Serangan di ujung padang. Bola dikeluarkan kembali oleh pemain Mersing ke tengah padang. Kembali kepada Solok. Dikeluarkan kepada pemain nombor 5 ini. Sekali lagi referee mengesan knock on yang dibuat sebentar tadi. Geram untuk pasukan Mersing. Bola dimasukkan oleh pemain nombor 21 Mersing. Ayam keluarkan kepada Jerry. Pemain baik sekali hari ini. Tendangan ke belakang terima oleh winger pasukan. Face off dibuat. Pemain nombor 22 ini lepas offload kepada rakan pasukan nombor 15. Tackle yang keras dibuat oleh pemain Mersing. Dikeluarkan kembali kepada pasukan untuk hentakan di tengah padang. Racking yang baik supaya bola masih possess kepada pasukan Batu Pahat. Takkan lagi di tengah padang. Masih berdiri pemain ini. Keluarkan kepada line pasukan. Masuk semula ke dalam. Tackle baik lagi oleh pemain Mersing. Bola dikeluarkan kembali. Takkan oleh forward pasukan Batu Pahat. Di luar 22 meter Mersing. Bola ekstra dibuat oleh pasukan Batu Pahat. Namun begitu, knock on oleh pemain nombor 5 Batu Pahat. Alif Ramadan lakukan knock on kerana pressure yang dibuat oleh pemain Mersing sebenarnya. Nampak saja ekstra, tapi defense Mersing sangat laju menutup ruang yang ditinggalkan oleh rakan sebentar tadi. Kita sebenarnya dapat melihat ruang kosong di sebelah kiri padang, tapi ruang itu pastinya
laju sekali ditutup oleh rakan-rakan sepasukan pasukan Mersing ini. Bola akan dimasukkan oleh Ayam yang telah menggantikan scrum half sebentar tadi. Perlawanan hari ini menggunakan sistem rolling substitute. Jadi setelah keluar boleh masuk kembali pada bila-bila masa. Cuma pasukannya kena bagi tahulah nak masuk, bagi tahu dulu kepada referee. Bola kepada winger pasukan, larian yang baik, berhenti sebentar, side step ke dalam, terus clear ruck oleh pasukan Mersing. Lagi bola dikeluarkan ke tengah padang, diterima oleh pemain nombor 17 ini, diangkat namun diturunkan kembali. Good job, good decision. Main nombor 8 ini tergelincir sekali lagi. High tackle dikira oleh referee, advantage. Bola kembali dikeluarkan oleh pemain nombor 20 ini ke tengah padang. Cubaan untuk melepasi defensif pasukan Batu Pahat. Referee kembali kepada penalti kerana high tackle. Sebentar tadi tidak sengaja kerana pemain nombor 20 kupang sebentar tadi membuat side step lalu tergelincir. Keadaan padang memang agak licin. Hujan pada pukul 10 malam tadi ketika kami baru habis bermain badminton. Habis saja bermain badminton, kami terus disajikan oleh barbecue oleh pasukan Muar. Enak sekali, enak sekali. Pagi-pagi ini kita lihat beberapa pengurus jurulatih pasukan daripada Pasir Gudang, Muar, Encik Hanapi, Encik Asrul. Mereka berkumpul di roti canai kambing. Enak sekali, enak sekali. Ada yang suka bertanya, pasukan Muar makan apa? Pasukan Muar buat apa? Kita makan mesti enak. Kita bawa chef. No straight saya kira untuk pasukan Mersing. Scrum untuk pasukan Batu Pahat. Ball not straight. Lawanan hari ini antara pasukan Batu Pahat dan Mersing. Menghampiri half time, horn telah dibunyikan. Kita lihat adakah ini last play dimainkan oleh referee kita hari ini, Jamshah. Bola dimasukkan, saya kira offside sebentar tadi. Terus dikeluarkan untuk half time hari ini. Sama-sama kita nantikan second half. Apakah kata-kata semangat yang diberikan oleh coach-coach pasukan untuk kembali pada second half. Jangan lupa singgah-singgahlah ke Strike Rugby Gear. Boleh cari-cari baju, boleh cari-cari barang. Ada lebih bagi saya satu.
Perlawanan akan kembali sebentar lagi. Saya dapat pengesahan bahawa pasukan Johor Bahru telah mengalahkan pasukan Keluang sebentar tadi di Padang B. Skor saya tidak pasti, tapi pengesahan ialah pasukan Johor Bahru mendapat tempat ketiga dan pasukan Keluang mendapat tempat keempat. Tahniah kedua-dua pasukan, berusaha keras dari sejak awal, dan good luck kepada pasukan AC yang akan menghadapi final SSR pada 25 Ogos. Wakil Johor, kita sangat bangga pasukan ini dapat mewakili Johor. Bakal menentang pasukan dari Selangor, Semasho, yang juga tidak kurang hebatnya. Finalis tahun lepas. InsyaAllah kita doakan pasukan Johor Bahru akan mendapat kejayaan di dalam final SSR sebentar lagi. Jangan lupa rakan-rakan semua, hari terakhir untuk anda hadir ke Padang A KKTM Ledang. Datang ke booth Strike, beli baju macam-macam. Dah promote ni, jangan lupa lah. Datang, habiskan apa yang ada dijual di sana. Jarang sekali Strike masuk ke dalam kejohanan di sekitar Johor ini. Mereka bersetuju untuk sponsor kejohanan ini pada kali ini. Referee berjumpa dengan kedua-dua pasukan untuk memberikan sedikit penerangan atas sedikit kesalahan yang berlaku pada first half. Teguran untuk semua pemain supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ada lompatan di situ. Saya kira dalam final ini mereka telah berbincang di luar tadi, dan Encik Amsyah selaku referee pada hari ini memberikan teguran supaya line out atau permainan ini dapat berlangsung dengan baik dan lebih selamat. Sebenarnya kita dalam permainan rugby mengutamakan keselamatan pemain supaya tidak berlaku apa-apa kecederaan serius kepada pemain-pemain ini. Walaupun nampak ganas, hati ada taman bang. Referee kembali ke tengah padang. Cik Samizan terus berjalan ke hujung padang, dibantu oleh seorang lagi AR kita, Cik Hairuzi serta Cik Haris sebagai referee keempat. Mereka menurunkan referee yang baik pada hari ini, muda sampai ke setiap poin yang dibuat. Setiap break point Encik Amsyah telah sampai dengan baik sekali pada hari ini. Perlawanan akan berlangsung lagi 30 minit. Pastinya perlawanan akan berlangsung dengan dahsyat lagi. Masuk penyokong pasukan Mersing, masuk penyokong pasukan Batu Pahat, komen di bawah. Seronok kami lihat. Share kepada rakan-rakan anda. Cikgu Amin di sini. Kick off bermula. Tangkapan kemas kepada pemain Mersing. Tackle yang baik, cuba dicuri bola namun tidak dapat. Bola dikeluarkan kepada stand off pasukan Jerry. Diterima oleh pemain nombor 15 ini. Bawa lari oleh pemain nombor 21 Zain Daniel, tendang semula ke belakang. Winger Mersing menerimanya. Referee mengangkat tangan. Mungkinan offside lagi. Letakkan di tengah padang. Tackle yang baik dibuat oleh pemain Batu Pahat untuk menjatuhkan winger pasukan Mersing ini. Lihat keras. Terus kembali ke tengah padang. Defense terus sampai untuk tackle yang kemas oleh pasukan Batu Pahat. Tendangan sekali lagi oleh Jerry ke belakang. Terima oleh Zain Daniel.
Sekali lagi tendangan ke dalam 22 meter. Diterima, side step ke dalam. Lagi tendangan ke belakang diterima oleh pemain nombor 15 ini dari Syaiman. Sekerama pasukan. Sekali lagi ujian untuk mereka. Jerry mengambil bola, berikan kepada rakan ke sebelah kiri padang. Tackle kemas oleh pemain Batu Pahat. Takkan dibuat oleh forward pasukan Mersing. Keluarkan kepada Jerry. Bola ditangkap kemas. Tendangan 50-22 kemungkinan. Dan di luar 22 meter. Side step ke dalam, melepasi defensif seorang, 2 orang, 3 orang. Tackle kemas oleh pemain Mersing. Penalti kerana sealing off yang dikesan oleh referee hari ini, Jamshah. Sepatutnya raking tersebut orang pertama harus clearkan orang di depan itu supaya tidak berlaku sealing off. Bola, tendangan yang baik sebenarnya oleh Jerry untuk memasukkan bola di kawasan 5 meter pasukan Batu Pahat. Lihatlah tendangan ini melantun-lantun, sebenarnya tidak dapat ditangkap oleh winger pasukan Batu Pahat. Terus out di kawasan 5 meter. Adakah Mall sekali lagi kita akan lihat dalam MSSJ kali ini, ataupun Jerry akan melakukan tebukan di tengah-tengah padang? Strategi apakah yang akan mereka gunakan? Sabar saya nak lihat kedua-dua pasukan ini. Kemas sekali, line out dibuat. Jerry mendapat bola, dikeluarkan ke tengah padang. Takkan dibuat oleh pemain nombor 7 ini. Kuda dikeluarkan kembali kepada pemain nombor 12, Puyo. Offload. Cantik sekali pemain nombor 13 ini. Dapat ditangkap oleh sekerama pasukan. Cuba dikeluarkan, ditarik keluar. Namun referee mengesan high tackle dibuat. Jerry terus mengambil bola, terus ke tengah padang. Try untuk pasukan Mersing. Baik sekali. Dummy oleh pemain ini, terus dibawa lari. High tackle saya kira di sini. Penalti terus diambil oleh Jerry dan diberikan kepada pemain nombor 4 ini, Kura. Side step seorang pemain dan terus terjun menghasilkan try pertama pasukan Mersing. Try pertama pada separuh masa kedua. Masa sekarang 5 sama. Kedudukan sekarang 5 sama. Mersing 5, Batu Pahat 5. 5 minit masuk. Oh, semua 5. Tambah lagi 2 mata. 7-5. Pasukan Mersing mendahului. Dahsyat, dahsyat. Masuk lagi, masuk lagi. Tengok ni. Oi, orang jauh, tengok ni. Berderau darah saya kat sini. Kita kembali semula kepada Abang Kopiah. Abang Kopiah ini memakai tight hitam. Baik sekali. Bantu pasukan Batu Pahat. Tendangan tinggi ke dalam 22 meter. Ditangkap kemas oleh pemain Mersing, namun tackle juga kemas oleh pemain Batu Pahat. Dijatuhkan sebentar tadi. Bola dikeluarkan kepada Jerry saya kira. Side step. Tendangan tidak menjadi. Tackle kemas keras oleh pemain Batu Pahat sebentar tadi terhadap Jerry. Lihatlah sekali lagi.
Baik sekali putusan pemain ini, terus tackle keras terhadap Jerry menyebabkan knock on. Scrum untuk pasukan Batu Pahat di dalam 22 meter. Pasukan Mersing, serangan pasti akan dilakukan. Namid, adakah anda akan pick up bola Faris Syahmi atau akan memberi kepada nama 10 pasukan Azri Iqbal? Sekali lagi scrum dibuat. Faris Syahmi menunggu sebagai number 8. Masukkan oleh Danish Aiman. Cantik dikeluarkan. Lepas di situ hampir. Racking dibuat kembali. Dikeluarkan kepada stand off dan ekstra kepada winger. Masuk ke dalam, melepasi satu pemain, dua pemain. Hentakkan keras, offload kepada Danish Aiman, offload lagi ke tengah badang. Terus dikeluarkan oleh kepada pemain nombor 1 ini. Masuk kembali forward. Racking baik. Secure bola Piengo. Lagi Piengo. Terangkat pemain nombor 7 ini. Terus diambil oleh pemain nombor 20 ini. Advantage offside saya kira. Dikeluarkan. Side step ke dalam. Tackle keras dibuat oleh pemain Mersing. Masih lagi Piengo. Referee kembali semula kepada penalti offside yang berlaku sebentar tadi. Meminta terbaring pemain Mersing kerana membuat tackle kemas sebentar tadi. Panggilan untuk medik. Berlari medik di situ. Pakai baju merah putih serta hijau putih, berlari membawa stretcher. Yang lain meninggalkan, tertinggal pembawa stretcher tersebut. Megang stretcher ini saya kira bangsa India. Semalam saya tempat tanya nama dia tapi saya tak ingat. Membentangkan stretcher. Lihatlah pasukan ini, berbilang bangsa, berbilang kaum, ada Cina, India, Melayu. Sangat baik kerjasama yang dibuat oleh pasukan medik ini sebenarnya. Terima kasih kepada mereka menjaga kebajikan pemain-pemain di dalam badang. Lihatlah mereka bekerjasama, cuba mengangkat stretcher walaupun di tengah-tengahnya adalah pemain yang berbadan yang agak besar. Cantik sebenarnya. Kerjasama dibuat oleh 3 kaum utama Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pasukan ini. Bertindak baik sekali sepanjang kejohanan ini. Adakah kemungkinan ini adalah kali terakhir mereka masuk ke padang, atau ada lagi? Kita doakan semoga pemain ini dapat kembali recovery membantu pasukan. Lihatlah Abang Kopiah juga. Abang Kopiah ini viral, membantu pasukan, membuat kerja-kerja yang baik, memberikan air yang kepada pemain-pemain Batu Pahat. Kembali semula scrum. Cik Amsyah cuba meminta sesuatu dari tepi padang.
Sebenarnya satu lagi pemain terbaring di situ, dibantu oleh rakan medik yang lain. Stretcher kembali dibawa. Kira teruk juga pemain Mersing menghadapi. Alhamdulillah kembali bangun. Mungkin memerlukan rehat sebentar. Adakah concussion berlaku atau tangannya sakit, memerlukan bantuan. Referee meminta pandangan. Cik Amsyam meminta pandangan Cik Hairuzi atas apa yang berlaku sebentar tadi. Kemungkinan ada yang tidak dapat dilihat. Bantuan diminta dan referee kembali kepada penalti saya kira sebentar tadi. Tetapi referee meniupkan bahawa skram untuk pasukan Batu Pahat di hadapan 5 meter pasukan Mersing. Adakah Faris Syami akan mengutip bola kembali atau diberikan kepada Daniel Syaiman sekali lagi? Same movement atau ada move lain dibuat oleh Cik Amka dan Cik Abang dari pasukan Batu Pahat. Ya, kutipan oleh pemain ini. Cubaan untuk melanggar tackle yang kemas dibuat oleh pemain Mersing. Racking yang baik. Big angle dibuat. Offside advantage. Lagi big angle dibuat oleh pemain Batu Pahat ini. Sekali lagi ke kiri. Lagi sedikit lagi. Try untuk pasukan Batu Pahat melalui gerakan yang menarik. Big angle, sedikit demi sedikit. Low, sangat rendah. Pemain ini mengambil bola dan melanggar dengan sangat rendah. Terus melepasi line try, menambah 5 mata untuk pasukan Batu Pahat mendahului 10-7 untuk seketika. Tambahan 2 mata, Batu Pahat mendahului Mersing 12-7. Pemain tadi berlanggar kepala sebenarnya, berlaku sedikit knock dan memerlukan perhatian selanjutnya di tepi padang. Pastinya diganti dengan pemain yang sama level sebenarnya. Mersing ni mempunyai pemain-pemain yang berbakat besar. Training yang keras diberikan oleh Coach Zul. Sebenarnya hampir-hampir muntah mereka. Juga pasukan Batu Pahat menyertai SSR. Kelebihan untuk mereka kerana ada game sejak awal tahun. Tapping cuba dibuat, namun tidak dapat. Line out untuk pasukan Mersing di luar 22 meter. Adif Haikal sebentar tadi. Line out diambil oleh Abi. Pastinya takkan akan dibuat di tengah padang melalui gerakan dari Jerry. Bola tidak dapat di tangan kemas, tapi pasukan Mersing mengutip balik pemain nombor 17 ini. Baik sekali, dikeluarkan kepada Jerry. Terus ke tengah padang. Hands terus ke winger. Ekstra di ujung sana, masuk kembali offload. Pelanggaran di situ kerana tiada ruang untuk memberi kepada rakan. Keluar kembali, offside advantage. Terus melepasi lagi. Tackle baik oleh pasukan Batu Pahat. Dikeluarkan kembali kepada forward ini. Besar juga, tergelincir dia. Kesalahan, namun referee kembali kepada offside advantage. Sebentar tadi, adakah mereka akan menambah 3 mata? Oh, tindakan bijak.
meminta scrum supaya pasukan backline mereka dapat menembusi pasukan backline Batu Pahat. Ada movement yang akan dibuat oleh mereka. Adakah pemain nombor 8 pasukan Mersing Solok akan mengutip bola bersama dengan scrum half mereka Ayam, atau terus Ayam akan mengeluarkan bola kepada Jerry. Kita saksikan playbook apa yang mereka akan gunakan, decision yang mereka buat. Bola kepada number 8 dikeluarkan kepada Jerry, terus kepada outside, masuk, tackle kemas, racking yang baik, pick up dibuat, offload, terus ke tengah padang kepada forward, melanggar keras, tackle keras, langgar keras, dikeluarkan kembali kepada Jerry, masuk ke tengah, offload jauh pada rakas pasukan, licin lagi, kembali racking untuk pasukan Mersing, dikeluarkan, pick up untuk pemain nombor 17 ini yang bermain dengan baik sepanjang perlawanan hari ini, dikeluarkan oleh Ayam. Tengah padang, tackle baik oleh pasukan ini Batu Pahat, kembali dikeluarkan ke ujung padang sana, offside advantage sekali lagi, tackle yang baik dibuat oleh pasukan Batu Pahat. Masih lagi berada di luar 22. Seorang, dua orang, tiga orang pemain dilepasi oleh pemain ini. Saya katakan nombor 17 ini baik sekali daripada tadi. Kupang, kick ke belakang, out untuk pasukan Mersing. Kita lihat pemain ini melakukan hentakan demi hentakan. Kupang lari dengan baik, kick and chase, namun ada touch dibuat oleh pemain Batu Pahat. Jadi line up diberikan kepada pasukan Mersing yang akan dibaling oleh Abby. Full line out, full line out dibuat. Menang bola, fokus, come on Mersing. Yes. Dapat kembali kepada pasukan Batu Pahat, dikeluarkan, tendang keluar daripada kawasan itu. Bersedia pasukan Mersing untuk lepas 1-2 pemain, offload. Namun begitu, forward pass, sayang sekali, side step dua pemain, offload yang dilakukan oleh pemain nombor 15 ini. Forward pass sebenarnya, botak sekira. Scrum untuk pasukan Batu Pahat di dalam 27 meter. Referee menghentikan sekali lagi perlawanan ini, masa perlawanan. Masa di jam saya 15 minit telah berlangsung, 15 minit lagi. Tiba-tiba saya pandang dah 15 minit. Dahsyat permainan game pada hari ini. Final MSJ Laki 18 2024. Bola dikeluarkan kepada stand up pasukan, ditendang ke belakang, terus diterima oleh fullback mereka. Dummy dibuat, diambil oleh pemain nombor 6 ini, keluar kembali ke tengah padang. Bola ke belakang katanya, pick up cuba dilakukan. Knock on saya nampak dari sini. Dikeluarkan kembali ke winger pasukan. Lepas offload, larian cantik, masuk ke dalam. Try untuk pasukan Mersing melalui gerakan menarik, offload kepada winger sebentar tadi.
melepasi satu pemain nombor 13 ini. Melari winger pasukan Sabah, saya kira Sabah berlari, side step ke dalam. Cantik sekali. Cantik melepasi 4 pemain yang memang saya kira 4 pemain dilepaskan untuk menambah 5 mata lagi untuk Mersing. Dahsyat. Mainan ini memang dahsyat. Kita akan lihat tight game dari awal mainan sehingga ke akhir. Tendangan baik oleh Jerry. Masuk. Tambahan 2 mata untuk pasukan Mersing. Jerry bermain dengan baik hari ini. Tendangan-tendangan kemas dibuat sejak awal permainan. Sebenarnya daripada awal MSSJ ni saya lihat pemain ini bermain dengan baik sekali. Tambah 2 mata Mersing mendahului 2 mata. Restart. Baki perlawanan 11 minit lagi. Masuk lagi. Mana peminat Batu Pahat? Mana peminat Mersing? Kita nak lihat champion baru tahun ni. Bola dikeluarkan kepada Jerry. Tendangan ke belakang kosong. Pick up oleh fullback pasukan. Ya, Zain Daniel. Tendangan kembali ke belakang untuk fullback Mersing. Lagi sekali. Tendang sana, tendang sini, keluar. Cantik. Lantunan sebelum keluar untuk line out untuk pasukan Batu Pahat. Baik sebenarnya. Fullback pasukan Mersing, Botak serta fullback pasukan Batu Pahat Zain Daniel. Kedua-dua pemain ini bermain dengan baik. Mengawal bahagian belakang padang. Kalau nak tengok, kita lihat kembali pasukan Batu Pahat ini semua botak. Membuat disiplin yang baik. Pasukan Muar juga sebenarnya suka dengan keadaan botak ini. Nampak sama, nampak cantik. Terus ditendang ke belakang sekali lagi. Diambil oleh botak. Tendang semula kepada Zain Daniel. Sekali lagi. Winger pasukan lari sekali lagi. Center ini menghentak di tengah padang. Saya kira Puyu ataupun Labi. Dikeluarkan kembali ke tengah padang. Offload cuba dilakukan, namun referee mengesan advantage untuk pasukan Mersing. Tackle lagi sekali yang keras. Sekali lagi tendangan yang tinggi untuk winger menangkap. Tidak dapat ditangkap. Terus dangerous play. Sangat berbahaya sebentar tadi sebenarnya. Pemain Batu Pahat ingin menendang bola itu. Kita lihat sekali lagi tendangan yang kemas dari Jerry ke belakang. Tidak dapat ditangkap oleh mana-mana pemain. Knock on. Saya kira tendangan oleh pemain ini tidaklah kakinya terkena kawannya, tapi pasukan Mersing tetapi hanya badan saja. Tiada niat dia untuk menendang main ini. Sekali lagi kita melihat pasukan hijau putih, pasukan merah putih masuk lagi ke padang. Lari membawa stretcher. Cubaan untuk menyelamatkan keadaan hari ini. Pasukan yang confirm ke final sejak hari pertama memang membuat kerja-kerja mereka dengan baik. Bangun kembali Mersing.
bangun kembali pemain ini untuk membantu pasukan Mersing menghadapi baki 10 minit terakhir sebenarnya. Center pemain center Puyu atau Labu saya rasa. Masuk lagi penyokong ibu bapa dari pasukan Batu Pahat dan Mersing. Lihatlah anak anda bermain baik sekali hari ini. Bangga saya lihat pembangunan dalam negeri Johor ini. Pemain-pemain improve dari tahun ke tahun, akan membawa nama pasukan Johor ke MSSM yang akan berlangsung pada bulan 9 saya rasa. Pastinya kita mempunyai pemain-pemain yang baik sekali dari pasukan Johor yang akan bermain pada 14 hari bulan 9 nanti. Tuan rumah kita Selangor, pemain-pemain dari Mersing, Batu Pahat, Johor Bahru, Keluang serta pemain-pemain sekolah-sekolah negeri TOR SSTMI pastinya akan dipanggil untuk membantu pasukan. Pecahan dibuat, tackle kemas yang baik. Sekali lagi berlari pemain ini, masih berdiri. Offload dibuat pada rakannya, terus tolak keluar oleh pemain Mersing. Referee kembali kepada knock-on yang dibuat oleh pemain Mersing ini. Tackle kemas dikutip oleh rakan sebenarnya. Tackle yang kemas dan mantap ini menyebabkan kesilapan kecil Jamshah. Jamshah mengadili perlawanan ini dengan baik sekali, dibantu oleh Samizan serta Encik Airuzi. Kita berada di KKTM Ledang. Cuaca baik hari ini. Semalam petang hujan, malam tadi hujan. Sejuk-sejuk sebenarnya pagi tadi. Tapi bila dah panas ni, sedap. Padang mulai kering, permainan semakin baik, lancar. Cuma pressure yang diberikan oleh pasukan defensif lawan menyebabkan knock-on berlaku di mana-mana. Pasukan Mersing sebenarnya terkenal dengan passing yang baik sehingga ke hujung padang. Juga pasukan Batu Pahat mempunyai kelebihan di bahagian forward serta line mereka. Defensif mereka juga baik. Separuh akhir yang lepas, Batu Pahat telah melepasi pasukan Johor Bahru. Larian yang baik oleh Puyu ke tengah padang. Main nombor 13 ini Labi melepasi defensif. Jauh sebenarnya daripada 22 meter. Bola kembali ke pasukan Mersing. Tendangan ke belakang lagi. Fullback pasukan Zain Daniel terus menendang ke depan. Di pick up kembali oleh pemain Mersing. Ada kosong di situ, bantuan diperlukan untuk racking offload lagi. Dikeluarkan kepada winger pasukan. Namun knock on forward pass. Cantik kick sebenarnya, dikejar kembali oleh Zain Daniel. Diterima oleh pemain nombor 21 ini Ayam. Dikeluarkan kepada pemain nombor 4 gantian Kura yang mendapat try seperti tadi. Namun forward pass yang dibuat oleh Labi yang sebenarnya membuat break daripada awal tadi pada 22 sehingga ke line tengah padang. Labi lah orangnya. Selapan kecil itu menghukum
Pasukan Mersing untuk scrum. Sebentar lagi. Berdisiplin sungguh mereka ni sebenarnya. Tiada yang mengganggu bola, kerana kick yang dibuat oleh rakan mereka offload cantik kepada Ayam, passing kepada Labi, namun last pass kepada winger kita Botak atau Sabah, maaf. Nama-nama dalam kurungan ini membuatkan saya mudah untuk menyebut banding pemain daripada pasukan Batu Pahat. Maaf, saya kurang menyebut pemain daripada Batu Pahat kerana ada sedikit kekeliruan. Tahniah kedua-dua jurulatih muda daripada pasukan Mersing dan Batu Pahat ini kerana berjaya ke final. Cik Hamka serta Encik Zul yang juga alumni Mersing sebenarnya. Encik Zul ni baik sekali. Kedua-dua coach mencorakkan pasukan mereka menjadi dua pasukan terbaik dalam Johor ni. Kedua-dua pasukan sebenarnya mengalahkan pasukan Johor Bahru. Pasukan Mersing mengalahkan Johor Bahru dalam grouping, dan pasukan Batu Pahat mengalahkan Johor Bahru semalam pada semifinal. Larian baik oleh pemain ini, offload ke dalam. Masih lagi dalam possession bola. Hands tackle kemas dibuat oleh Mersing ke line 10 meter, dikeluarkan kembali ke tengah padang. Hentakan dibuat oleh pemain nombor 7 ini, Fauzan Ikram. Keluar kembali ke kanan. Bola present dengan baik, kembali ke tengah untuk forward melanggar. High tackle, saya kira advantage untuk pemain Batu Pahat, pasukan Batu Pahat. Dikeluarkan kembali pada center pasukan nombor 12. Dikeluarkan dummy. Terus racking dibuat sekali lagi. Hentakan dibuat oleh pemain memakai headgear ini. High tackle sekali lagi saya nampak. Referee menunjukkan advantage. Pemain nombor 23 ini membawa bola. Syaziq Iqmal kembali pada penalti. High tackle pemain nombor 10 saya kira Jerry. Dua mata berbeza pastinya. Batu Pahat memilih untuk mengambil sepakan yang akan menambah 3 mata untuk pasukan Batu Pahat. Bersedia pemain ini, pemain nombor 10 Muhammad Akil dari pasukan Batu Pahat. Mereka berlatih sejak awal tahun kerana pasukan High School Batu Pahat terlibat dalam SSR Academy sampai ke semifinal, namun sekat di situ. Tendangan yang baik, flag diangkat. Tambahan 3 mata untuk pasukan Batu Pahat. 1 mata membezakan kedua-dua pasukan ini. Hebat. Hebat sekali game pada hari ini. 1 mata saja. Jerry terus menendang ke belakang. Dilihat ada kekosongan, terus ditangkap kemas. Lepas 1 pemain lagi joget melepasi winger, terus ditangkap. Cubaan untuk mencuri bola, dikeluarkan kembali ke tengah padang. Pemain nombor 1 ini Izukuzwan Israk. Langgar, dikeluarkan kembali. Dapat kepada pemain Mersing. Larian cantik oleh pemain nombor 8 ini. Try ketiga
untuk pasukan Mersing. Solo berlari dengan solo. Solo berlari dengan solo. Interception sebenarnya berlaku dari tengah padang. Solo terus dengan defensif. Lihatlah Solo. Woo! Berlari Solo melepasi fullback. Oi, dahsyat oi. Terus ke underpost. Referee mengesahkan try ketiga untuk pasukan Mersing. Hanya di hadapan pastinya tiada masalah untuk Jerry menambah 2 mata lagi untuk pasukan Mersing. Gila game ni, masuk lagi 3 minit, 2 minit setengah lagi, masuk lagi, tengok lagi. Tambahan 2 mata oleh pemain nombor 10 ini. Scrum pasukan Jerry. Sekali lagi intercept, bola dibuat oleh Solo, larian Solo oleh Solo. Ya Allah, ulang-ulang saya buat sedap. Lepas ni mungkin kita akan mencari nasi kerabu letak lada Solo. Sedap. Restart, 1 minit, 2 minit lagi. Apakah akan berlaku? Pelanggaran dibuat oleh pemain ini. Terus racking dibuat oleh rakan mereka. Passing kepada Jerry. Tendangan lagi ke belakang walaupun baki 2 minit kepada pemain nombor 22 ini. Sekali lagi tendangan ke kawasan kosong. Adakah masuk ke line try? Terus pemain Mersing ini ditendang, namun ditunggu terus oleh pemain Batu Pahat. Knock on, pick up, namun begitu referee telah meniupkan whistle. Tidak dapat diteruskan larian tersebut kerana whistle telah dibunyikan. Knock on, air horn dibunyikan. Namun begitu 6 mata memisahkan. Masih ada peluang Batu Pahat untuk comeback. Comeback is real bro. 1 minit. Ikut masa di skrin anda, namun begitu horn telah dibunyikan. Kita lihat adakah ini last play dibuat oleh Encik Amsyar. Last scrum of the day, last scrum of the tournament. Bola dikeluarkan kepada Jerry. Terus ditendang keluar. Whistle ditamatkan. Whistle ditamatkan oleh Encik Amsyar, ditiup panjang. Kemenangan mutlak kepada pasukan Mersing setelah bertahun-tahun tidak masuk final sebenarnya. Jarang sekali kita dengar Mersing ini memenangi MSSD bawah 18. Kemenangan kali ini pastinya sangat bermakna untuk pasukan Mersing serta pasukan-pasukan lain yang mencuba berkali-kali. Finalis tahun lepas, pasukan Batu Pahat terpaksa berputih mata sekali lagi. Comeback kembali tahun lepas. Tahun depan pasukan Batu Pahat pasti akan comeback dengan pasukan yang lebih kuat untuk menghadapi pasukan-pasukan lain pada tahun depan. Referee membuat segala decision dengan baik, dengan bantuan Cik Amsyar, dengan bantuan Cik Salmizan serta Cik Hairozi serta Cik Haris. Tahniah kepada kedua-dua pasukan, kepada pasukan referee, dan tidak lupa juga Abang Kopiah yang membantu pasukan Batu Pahat. Dan paling penting
adik-adik PBSM St. John. Tahniah kepada semua. Permainan hebat. Dahsyat. Teruja. Hampir hilang darah. Jom. Apa lagi? Kemas barang-barang anda. Boleh pergi makan sate. Boleh pergi makan mi Bandung. Asam pedas parit Jawa. Mari-mari. Hampiri Kemah Strike. Habiskan apa yang ada pada mereka. Beli. Suara 1, 2, 3.